Hai, saya Afiq. Saya merupakan teknisyen di syarikat Alim Bina Sdn Bhd. Saya antara pekerja terbaik di syarikat ini. Saya juga merupakan designer kepada projek Wirefit Restorer. Macam mana boleh terfikir idea projek ini? Segalanya bermula di sini. Hello bos, Assalamualaikum. Fik. Waalaikumsalam. Ini bos saya, Firdaus namanya. Tapi lebih dikenali sebagai Bos Bam. Dia seorang yang sangat tenang. Tak percaya? Jom kita tengok. Ya. Kamu sehat tak tu? Kerja work from home kat rumah okey tak? Sihat bos. Kena okey je lah bos, walaupun tak okey. Fik, macam ni Fik. Ingat tak produk welding jig kita tu? Oh, ingat bos. Kenapa ya? Produk kita tu klien ada komplain sikit lah Fik. Komplain? Komplain apa bos? Barang tak ikut standard, ya ke? Atau barang tu dah rosak? Bukan macam tu Fik. Dia macam ni. Tadi saya ada call klien nak tanya feedback pasal welding jig kita tu lah. Dia kata semua okey, cantik dah. Tetapi tu ada tapi dia cakap. Produk kita tu lambat siap. Ambil masa seminggu lebih juga nak siap. Jadi dia ada tegur lah kita. Kalau berterusan macam ni, mungkin klien-klien kita akan lari. So dia cakap kat situ, masa tu kena jagalah sikit. Oh, sebab lambat lah ni bos. Ya Fik. So saya serahkan tugas ni kepada awak untuk awak settlekan perkara ni. Nanti bila-bila awak bincang lah dengan pasukan kerja awak. Kalau ada nak buat meeting online ke apa-apa ke, bagi tahu je saya, okey? Okey, baik bos. Saya akan cuba selesaikan perkara ni dengan tim saya lah. Terima kasih Fik. Apa-apa nanti Roger Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Sama-sama. Welding je lambat. Sebab apa Siapa yang handle projek ni hari tu? Azmi. Call dia. Hello. Mana? Tak angkat lagi. A few moments later. Ada apa pula Encik Afiq ni call WhatsApp? Call WhatsApp lah. Orang pakai iPhone ni memang suka call WhatsApp Assalamualaikum. Call lah kejap. Hello, Assalamualaikum Azmi. Ada kat mana? Kenapa tak angkat? Banyak kali aku call. Waalaikumsalam Encik Afiq. Ini Azmi, fitter syarikat kat sini. Antara pekerja paling berpengalaman di syarikat ini. Sangat rajin bekerja dan juga sangat memberikan komitmen yang sangat baik untuk kepentingan syarikat. Ni saya tadi repair motor kejap. Ada apa ya? Bukan apa, saya nak tanya ni, ingat lagi tak produk welding jig? Oh, produk welding jig. Kenapa dengan produk tu, Cik? Tak ada. Klien tu komplain sebab projek tu lambat siap. Ada apa-apa masalah ke masa buat projek tu? Masalah? Macam ada masalah. Welding jig kan? Apa dia masalah yang jadi masa buat projek tu? Oh, begini Encik. Encik tahu kan yang mesin MAG kita tu dia punya bekas penggulung dawai dia tu kecil. Ya betul. Saiz yang kecil. So
masa tu juga sebenarnya dawai suapan tu habis je. Cik ingat tak? Oh, ingat. Lepas tu kan saya ada order. Order tu memang dah order cik, tapi seminggu baru sampai je barang tu. Dalam masa seminggu tu pula, takkan saya nak guna semau. Guna semau nanti tak sesuai lah dengan material yang kita guna tu. And then, memang terhenti lah kerja masa tu. So, bila dah sampai pula barang tu, ambil masa pula kita nak masukkan dawai. Tu yang ada lambat sikit lah. Oh, okey, faham. Okey, tak apa macam ni Azmi. Terima kasih. Nanti apa-apa saya akan call kamu semula lah. Okey. Nanti call balik, jangan call WhatsApp lah cik. Call WhatsApp dia lain sikit. Okey. Okay, baiklah. Waalaikumsalam. Hello, Assalamualaikum bos. Saya dah tahu apa problem yang kita hadapi hari itu. Bos nak bincang dalam Google Meet tak? So saya akan panggil semua ahli lah untuk kita bincang. Waalaikumsalam, Fik. Oh, baik. Kalau macam tu, ajaklah awak punya assistant, kerani semua untuk join sekali meeting kita tu. And minta diorang cadangan dan macam ataupun idea-idea diorang nak selesaikan masalah ni macam mana, okey? Okey, baik bos. Nanti kita go jumpa dalam Google Meet. Saya akan set up semua dulu. Nanti saya akan jumpa bos. Right. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Baiklah, semua dah ada kat sini ya. Tujuan saya buat meeting hari ni adalah untuk membincangkan berkenaan permasalahan mesin MIG yang di mana dawai suapannya habis. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada kalian semua, adakah kalian mempunyai idea untuk menyelesaikan masalah tersebut? Silakan, siapa yang ada idea? Okey, baiklah. Cadangan saya, apa kata kita buat projek yang mana dapat memudahkan pengimpal mengisi dawai suapan kiparan MIG yang telah habis. Jadi, cadangan projek saya adalah mesin penggulung dan mengisi dawai suapan atau wire feed roller. Saya rasa betul tu seperti yang Afiq kata. Yang ini, nama dia Aiman. Dia adalah asisten saya. Dia ni merupakan orang yang sangat proaktif dan sangat rajin. Dia ni juga merupakan orang yang sangat membantu saya dalam membuat lukisan kejuruteraan. Sebab dia ni power dalam bidang AutoCAD. Sebenarnya pun kami ada macam juga berbincang lah tentang perkara ni. Cuma masa tu tidak sesuai sangat. Jadi saya rasa kali ni adalah masa yang sesuai lah untuk saya kemukakan permasalahan seperti yang Afiq bagi pendapat tadi lah. Saya dia tu, tapi saya nak tanya berapa kosnya? Dari segi kos pula seperti yang saya kira lah, macam termasuk kos bahan, kos upah, elektrik apa semua, susut nilai mesin tu saya kira dalam anggaran RM260 bos. Lebih kurang macam tu lah. Okey, baiklah. Saya setuju dengan idea yang awak utarakan ni. Rasanya dah boleh proceed ke next step. Jadi saya lantik Afiq sebagai pengurus projek ni. And then nanti Afiq, kamu tolong agih-agihkan tugasan kepada rakan kerja kamu ya. Nanti kamu buatlah semua benda yang kita perlukan. WBS, Gantt chart, QFD, apa-apa semua lah yang berkaitan. Okey, boleh. Baik bos. Nanti saya akan laksanakan dengan tim. Okay, terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih bos. Terima kasih. Okey. So, bos dah live meeting. Untuk memulai ni, saya rasa kita perlu sediakan Gantt chart, carta organisasi kumpulan ataupun WBS. Lepas tu, kita kena ada carta ahli kerja mereka bentuk lah. Okey, Aiman, nanti tolong buatkan WBS dan Gantt chart ya. Lepas tu, kalau anda kurang jelas dengan flow-nya, boleh bagi tahu saya lah.
Okay, baik bos. Nanti kalau ada apa-apa saya tak faham macam mana cara nak buat tu, saya akan tanya bos lah. Saya akan personal. Okey, baik. So, kalau tak ada apa-apa masalah, saya boleh beri masa dalam 2 hari. Lepas tu, kita bincanglah semula perkara ni dalam Zoom. Okey, Assalamualaikum semua. So, semua dah ada sini. Jadi, kalau tak ada apa-apa, kita boleh mulakan lah. Jadi, Aiman boleh start lah dengan WBS yang saya minta 2 hari lepas. Bolehlah present untuk kita lihat sama-sama. Silakan. Okay, baik bos. Sekejap saya share screen. Okay, baik. Sekarang semua boleh nampak tak? Okay, saya share sekarang. Okay, baik. Jadi seperti yang Encik Hafiz sebelum saya menggunakan WBS, sebenarnya kita tahu lah WBS ni merupakan satu cara kerja di mana dia orang kata memberikan gambaran lah kepada untuk pelaksanaan projek untuk kita jalankan ni. Okay, jadi supaya ahli kumpulan kita ni mereka tahu ataupun beritahu lah perkara-perkara yang mereka lakukan dalam proses pembangunan projek. Okay, jadi ini merupakan jadual untuk kita laksanakan projek ni lah, di mana kita mempunyai 8 session. Di mana session pertama untuk kita mengenal pasti masalah, yang kedua adalah pemilihan projek, pemilihan mereka bentuk sebenar, pemilihan bahan dan jenis proses yang digunakan dalam projek ni lah. Okay, seterusnya untuk menganalisa projek terhadap daya dan dibutuhkan yang akan dikenakan terhadap produk tersebut. Okay, seterusnya sesi kedua tentang pengiraan kos mentah ataupun bahan-bahan yang kita gunakan lah. Okay, yang ketiga merupakan penjelasan yang terakhir untuk lakaran produk lah dan perbaiki kelemahan apa semua. Okay, yang terakhir pula adalah kita perlu membuat pembuatan hasil kerja kita, dan ini merupakan tanggungjawab yang saya telah senaraikan lah. Okay, yang kita perlu sama-sama laksanakan. Okay, seterusnya pula adalah cat seperti yang Encik Hafiz menurut saya buat tu. Okay, di mana kita mempunyai 13 minggu untuk laksanakan projek ni. Okay, di mana mengatasi masalah ni minggu yang pertama dan juga yang kedua, pemilihan projek di minggu yang ketiga. Pemilihan projek bentuk pula mungkin kita ambil masa minggu keempat dan juga kelima, dan minggu enam dan ketujuh ni untuk kita memilih bahan dia. Ini proses yang kita nak gunakan lah. Okay, sebenarnya minggu 8 dan 9 ni menganalisa projek terhadap daya yang digunakan lah. Okay, yang minggu ke-10 dan juga 11 pula kita mengira bahan-bahan ataupun kos yang kita gunakan untuk membangunkan projek ni. Okay, yang kedua 12 pula untuk memperbaikilah kelemahan projek ni, dan yang ke-13 minggu ke-13 untuk pembatalan hasil kerja yang kita lakukan lah. Okay, jadi ini semua anggaran lah. Saya harap dia tidak terlalu mengambil masa lama untuk kita siapkan projek ni. Okay, seterusnya juga ini pula adalah cakap tadi tentang pemilihan projek mesin pemudawai soalan lah. Okay, dengan mula seterusnya kita mengenal masalah, mengeluarkan idea-idea apa yang kita nak lakukan dalam projek ni lah. Okay, seterusnya kita lakukan lakaran projek menggunakan AutoCAD atau mungkin itulah. Okay, seterusnya selepas selesai kita membuat pembatalan dan hasilnya akan di kata Encik Hafiz akan melihat lah perkara ni atau bagus atau tidak. Okay. Ini dulu untuk membuat prototype. Selepas membuat lakaran ni, ini merupakan cakap ahli untuk prototype lah. Bincang maklumat tentang apa semua. Seperti saya katakan tadi, menggunakan AutoCAD, Elementor, ini menyiapkan laporannya dan menghasilkan video pembuatan lah. Okay. Jadi saya rasa itu sahajalah untuk penerangan saya tentang WBS yang Encik Hafiz saya laksanakan tu. Okey, baik Aiman. Terima kasih. Jadi saya harap semua ambil maklum lah, take note dengan perkara yang berkaitan dengan pembagian tugas. Sebab berdasarkan WBS tadi, dia ada menyatakan kos dan bahan. Jadi kita teruskan dengan perkara berkenaan dengan kos dan bahan ni semua. So sebab melibatkan kos dan bahan, dia perlu melibatkan perkara yang lebih terperinci. Dan saya rasa Farhan nanti boleh buatkanlah jadual untuk kos dan juga bahan yang kita dah bincangkan tadi, perkara-perkara yang kita mungkin akan keluarkan. Baik, boleh. Okey. Baik, kita teruskan dengan QFD projek kita. Okey, kalau untuk minggu pada QFD yang kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan masa. Seterusnya berkenaan dengan kualiti projek kita, berkenaan dengan apa yang kita cuba bangunkan, elemen-elemen yang kita bangunkan dalam projek kita. Seterusnya dari segi risiko yang kita bakal hadapi hasil daripada QFD itu sendirilah. Jadi kita kena senaraikan beberapa kemungkinan yang boleh terjadi semasa melaksanakan projek tersebut. So Fahan, ada kan kita punya template untuk QFD? Ada. Okey, kalau macam tu nanti kamu masukkan maklumat-maklumat yang kita bincangkan tadi, yang saya bincangkan mengenai masa, kualiti dan juga risiko tersebut. Boleh masukkan dalam template QFD lah. Baiklah. Alright, kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja meeting kita hari ini. Kita akan jumpa next week. Dan next week saya akan tanyakanlah
kepada semua berkenaan dengan progres yang telah kita bincangkan dengan pelaksanaan projek kita seperti lakaran dan sebagainya. Okay. Hari demi hari, aku menyiapkan lakaran projek. Adakala aku hanya tidur 4 jam, ada juga aku tak tidur. Berbincang juga dengan Aiman, paling barai time ujian stres, strain tu semua. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, sebelum kita mulakan dengan lakaran, boleh saya tahu progres kerja masing-masing? Kita mulakan dengan Aiman. Okey, baik. Untuk tugasan saya telah lakukanlah seperti yang kita rancangkan sebelum ni, di mana saya melakukan fasa pelaksanaan, di mana saya membuat beberapa analisis lah untuk lakaran yang kita lakukan dalam AutoCAD dan juga Inventor tu. Okay, itu merupakan progres untuk saya lah. Okay, terima kasih Aiman. Okay, mungkin pada Farhan berkenaan dengan QFD, silakan. Okay, terima kasih sekejap ya. Saya nak present. Sila. Okay, apa nampak ke? Okay, boleh. Ya, okay. Kalau semua tengok sini, ada adalah KFD. Dia ada punya design di sini. Sebelah kanan ni adalah petunjuk dia. Jadi lah untuk progress. Okay, baik. Terima kasih Farhan. Okay, sebagai peringatan lah kepada semua, kita perlu siapkan kerja-kerja ni pada tarikh yang kita akan letakkan lah pada minggu ke-13. Jadi saya harap kita buat kerja mengikut gancet yang kita telah bincangkan tempoh hari, dan so far saya harapkanlah kita dapat selesaikan pada masa yang kita telah tetapkan. Okay. Baik, Cik. Alright, so kalau macam tu kita bolehlah ke part lakaran projek. Jadi ni draft yang saya dah lakarkan. Daripada draft ni kita boleh kena pastilah saiz dan juga ukuran projek. Saya share skrin dulu. Okay, semua nampak Okay, ni adalah lakaran untuk projek kita. Jadi saya dah draftkanlah secara overall. Jadi boleh kita boleh transfer, boleh jadi dalam isometri, ortografi, pecahan, semua ibarat dan banyak lagi lah. Jadi secara keseluruhan ni kita boleh tengok secara detail. Kita boleh tengok lah daripada sudut depan, belakang. Dan banyak lagi lah kita boleh lihat kat sini pun kita boleh tengok dia punya cara dia berfungsi. Macam mana kita nak gerakkan. So inilah sedikit sebanyak kita punya lukisan, ini pecahan yang kita dah buat lah. Okay, secara overall inilah kita punya part untuk lukisan. Jadi semua boleh ambil maklum lah dengan lukisan yang kita buat. Nanti saya akan keluarkan untuk yang berbentuk ukuran untuk semakan masing-masing. Okay. So, okay, Alhamdulillah saya rasa dah lengkap bahagian saiz dan ukuran sebab nanti saya akan keluarkan. Jadi, just tinggal saya masukkan ke lakaran ortografik, isometrik, oblique dan perspektif lah. Alright. Okey, baik Cik. Nanti saya akan tolonglah Cik dalam buat bahagian-bahagian lakaran yang belum disiapkan lagi. Sebab saya bolehlah sedikit untuk dalam kerja-kerja lukisan AutoCAD ni. Okay, baik Aiman. Terima kasih. Okay semua, nanti siap je lakaran. Saya akan maklumkan pada semualah untuk mesyuarat. Jadi lepas ni kita akan mesyuarat bersama dengan bos sekali lagi untuk bos pantau kerja-kerja kita lah. Okay, Assalamualaikum semua. Alright, saya ucapkan selamat datang kepada bos yang join meeting kita sama-sama hari ni. Okay, so untuk kita teruskan, saya akan bentangkan lakaran-lakaran yang saya telah buat. So kita boleh periksa sama-sama, kalau ada pembetulan kita boleh betulkan terus lah. Okay, saya akan present screen. Alright, untuk teman-teman bos, ini adalah kita punya lakaran secara keseluruhan yang kita telah kompletkan dengan part-part yang kita dah nyatakan. Okay, ni ada sprocket cover, ada shaft, ada sprocket, ada bearing, ada ni dia base. Okay, dan ni dia punya motor lah sekali dengan sprocket saiz 14, ini saiz 41 T. Okay, dan next kita akan pergi ke part
Ini adalah part untuk stress analysis. So ini adalah dia punya ni lah, dia punya part yang kita dah buat satu, dan ada dia punya part stress analysis yang kita dah buat lah. Ya. So ni adalah stress analysis yang kita dah buat sebab ni adalah beban yang ada dekat sini yang kita telah mention tempoh hari. So bisa saya tunjukkan sikit lagi. Dan ni yang part seterusnya, iaitu shaft. Yang mana shaft ni pun ada terdapat juga masalah ataupun akan ada stress analysis juga lah. So saya boleh letakkan sikit. So kat sini kita dah nyatakan stress analysis yang kita dah nyatakan untuk shaft. Ini arah bebanan yang ada. So saya tunjukkan sikit lah. Jadi result ni dah kita nyatakan lah, nanti akan letakkan dalam kita punya report. So secara keseluruhan inilah kita punya projek. Okey. Mungkin kalau ada apa-apa permasalahan boleh maklumkan, kita boleh perbetulkan lah. Bagi saya dah semua dah lengkap, tiada kebetulan sebab saya dah buat dengan lengkap dan dengan teliti lah. Okey, saya rasa itu saja untuk makluman dan pemerhatian kepada bos. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Saya rasa lakaran yang kamu buat tu semua dah komplit. Dah bagus. Kamu pun dah berbincang dengan kamu punya rakan kerja. Di mana yang perlu repair, kamu dah repair apa semua. Apa yang saya tengok tadi dah okey. Jadi saya rasa kita tinggal presentkan kita punya lakaran ni kepada stakeholder kita je. Kita tengok apa dia punya pandangan. Hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu kerana hari ini kita akan bentangkan projek kepada bos dan juga kepada stakeholder. Sebarang kemungkinan bakal berlaku. Okay, Assalamualaikum semua. Yang saya hormati kita punya stakeholder. Ada 2 orang stakeholder yang sama dalam kita punya meeting hari ini. So hari ini secara basicnya saya akan kenalkanlah lakaran terakhir projek kita, dan juga kita akan tunjukkan lakaran-lakaran yang kita telah bangunkan untuk pemerhatian daripada pihak stakeholder lah untuk persetujuan dan juga pertimbangan. Okey. Jadi secara keseluruhannya projek kita ni merupakan projek yang bernama Wayfit Roller untuk membantulah masalah yang berkaitan dengan masalah kawai suapan kipas MIG yang dah habis, dan mungkin kita ingin mendapatkan sumber yang dalam masa cepat. Kita perlukan satu alternatif yang sangat cepat untuk pastikanlah projek ataupun kerja yang kita laksanakan tu dapat diteruskan dan dapat diselesaikan dengan cepat. Okey, kalau tak apa-apa saya akan teruskan dengan pembentangan saya. Saya akan share screen. Okey, untuk makluman, ini adalah lakaran yang telah saya bangunkan. Jadi saya telah buat lakaran pecahan. So ini adalah dia punya rangka bawah, and then ada dia punya sprocket, rantai punya cover. Lepas tu ada shaft dan sprocket, motor dan sprocket, ada pillow block, bearing 2 untuk support kita punya shaft. Okay, ini secara keseluruhan. Okay, lepas tu untuk makluman stakeholder, okay, ini adalah kita punya, saya buat analisis stres yang akan berlaku. Seperti kita sedia maklum, Wayfit roller yang akan kita letak ni adalah, di sini adalah Wayfit roller yang penuh. So dia nak perlukan tekanan yang bebanan tinggi. So kita dah check bebanan dia boleh masih menampung menggunakan barang yang kita gunakan, material yang kita gunakan. And then lagi satu, dari segi shaft pun sama. Shaft yang kita gunakan juga akan mengalami bebanan daripada Wayfit roller yang kita akan isi daripada kosong kepada yang penuh lah. Okay, ini secara detail yang saya telah tunjukkan untuk makluman semualah. Okay, jadi secara keseluruhannya ada 3 perkara lah dari segi lukisan ni, and then seterusnya daripada peralatan yang mengalami bebanan. So saya telah terangkan sebentar tadi. Jadi saya harap dari pihak saya telah selesai untuk membuat penerangan lah daripada pihak kami untuk syarikat stakeholder yang akan membuat pertimbangan.
Saya rasa itu saja pembentangan yang ringkas untuk makluman daripada pihak stakeholder. Terima kasih. Alhamdulillah, saya setujulah untuk bekerjasama dengan pihak tuan untuk menjayakan projek ni. Saya harap kerjasama kita akan lebih baik lah. Baik, terima kasih kepada stakeholder kita atas persetujuan. Mungkin boleh pandangan bos, macam mana bos? Baiklah Fik, saya rasa berbesar hati untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada stakeholder kerana sudi untuk masuk dalam meeting ni, melihat apa progres dan projek yang kami ingin buat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, jadinya terutama sekali saya sangat bangga dengan kumpulan kerja saya yang dapat menjayakan projek yang ingin dibina ni. Okay, saya harap kerjasama ini dapat dijalankan dengan baik dan dapat dilakukan seperti apa yang dirancangkan. Okay, baiklah, terima kasih. Akhirnya, projek ini diterima dan bakal dibangunkan. Alhamdulillah. Inilah Wayfield Restorer.